Uh, apa yang kita nak sembang pada malam ini, kita kaitkan sikitlah dengan apa-apa yang kehidupan kita yang duk pusing-pusing ini, kita kaitkan yang mana yang patut, insya-Allah. Kita bawa satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bawa satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini dibawa riwayat oleh Imam Tirmizi, hadis 2306, yang mana hadisnya adalah sahih. Kita nak cerita pada malam ini, moga-moga ruang dan peluang yang Allah masih bagi pada tahun kedua kita jumpa ni tak sia-sia. Dia tak sia-sia, insya-Allah. Baik, kita kena usaha lebih sikit untuk dapat syurga Allah Ta'ala yang mahal. Kameraman kita pun daripada jauh datang. Mana saya pergi, dia ada je kameraman ni. Kan ya, daripada Kelang sampai ke Shah Alam, pergi ke Subang, mana-mana je pergi. Maka paling tidaklah ruang dan peluang kita grab. Jangan biar lalai. Ayat yang biasa kita dengar dah. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu menyatakan bahawa barang siapa yang benar-benar hadam surah Al-Asr, bukan khatam, habis baca, bukan hadam, menguasai pemahaman dan meletakkan ilmu tu dalam hati dia, maka insya-Allah wal asr akan memberi bimbingan yang cukup sempurna kepada kita. Bila kita baca ayat tu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Asas kehidupan manusia, tak kira siapa pun dia, rugi saja. Manusia ni dia rugi, dia gila dunia, dia lalai, dia gila harta, dia lalai, tak tahu nak buat apa. Hang mai pilah banjir satu Shah Alam, satu Hulu Langat, sebahagian Terengganu, hang mai pilah mati berjuta-juta pun, dalam TV anugerah juara lagu. Betul. Hang mai pilah rosak jutaan, tengok dalam TV Gegar Veganza, otai masih berdosa. Tu pilah tang mana pun, manusia termasuk saya juga, kita semua lalai. Tapi Allah nak tengok mau ke tidak kita tu mau berubah, usaha dan usaha. Hadis pada malam ni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dia berkata Nabi bersabda. Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia tu asal bukan Islam. Alhamdulillah hidayah ada petunjuk, dan dia tu daripada namanya Abdus Syam, hamba kepada matahari, Nabi ubah namanya Abdur Rahman, hamba kepada yang Maha Pemurah. Dua nama yang paling Allah sayang, Abdullah wa Abdur Rahman. Dua nama. Tuan-tuan yang ada nama Abdullah dan Abdul Rahman, puan-puan yang ada suami yang ada nama Abdullah dan Abdul Rahman, nalar ke. Cukup Allah sayang. Amran pun Allah sayang juga. Cuma Abdullah dan Abdul Rahman paling sayang. Paling sayang. Abu Hurairah hidup selama 78 tahun, hidup sehingga zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Pernah jadi gubernur di Bahrain, dan pernah dituduh di zaman Sayyidina Abu Bakar ketika dia jadi gubernur, ada orang dengki, parti pembangkang dengki dengan dia. Masa tu parti pembangkang dengki dengan dia, tuduh dia. Kata Abu Hurairah mengambil harta kerajaan dan memasukkan dalam akaun peribadinya. Masa tu dah dengki-mendengki ni. Tu sangat dahsyat. Abu Hurairah dia bagi tahu macam tu. Hakikatnya tak apa. Sayyidina Umar Al-Khattab tahan dulu, tangguh dulu dia punya jawatan, tarik pergi mahkamah, dan dia didapati tidak bersalah.
Dia didapati tidak bersalah. Tuduhan itu tuduhan orang dengki, bahagian pembanggang saja. Lebih kurang macam itulah. Baik. Abu Hurairah, dia ni buta huruf. Hafal 30 juzuk Quran. Abu Hurairah, dia buta huruf, tak reti baca, tak reti tulis. Riwayat 5374 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaibnya kita, pandai tulis, pandai baca, sampai lah tak hafal Quran. Hebatnya kita, tak reti apa langsung, sampai dekat nak mati dah, tak ada apa. Saya selalu duk ungkit ni, cameraman dia boleh faham lah. Kan? Dia faham sebab dia duk ikut setiap malam. 18 hari bulan 3 tahun 2020 kita pakai mask PKP. 2 tahun dah. Sampailah pakai mask, bismillah pun tak. Dia ambil dia sarung lah. Dia ingat mask tu betul-betul boleh menyelamatkan dia. Boleh rosak akidah kita tahu. Masa kita pergi tekan dekat pump hand sanitizer tu, tekan tu, mana ada sebut bismillah? Zak, begini kalau boleh nak sapu di muka. Nak selamat punya pasal, tapi tak ada kebergantungan kita kepada Allah. Beratuk ni dekat, kami dulu beratuk dos pertama, dos kedua dekat golf club Bukit Beruntung. 2 jam, 3 jam tak selesai lagi. Masa cucuk tu, mulut tak pernah sebut pun bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tak ada. Yang ada buat apa? Ambil kamera rakam. Nak tengok betul ke tidak. Lepas tu post dalam Facebook. Yang buruk lagi orang perempuan yang post bahu dia tu elok sangat lah. Tu manusia. Sampailah dos ketiga tak baca bismillah juga. Lalai tak manusia. Lalai cukup dahsyat. Jutaan manusia. Tambah lah ni pula ni, Omicron ni, duk tak duduk ya. Positif. Duk tak duduk, sentuh tidak, apa pun tidak. Positif. Tu pun manusia relax. 2 tahun dah. Doa tolak bala tak hafal-hafal. 2 tahun dah. Doa rawat penyakit tak hafal-hafal. Tak tahulah hidup manusia punya lalai. Dalam TV duk keluar, dalam radio duk keluar, Tok Imam duk baca. Tadi Tok Imam membaca agak, walaupun saya lambat sikit dia keluar tadi tu. Tok Imam baca agak, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Sampai dah habis, dah endemik dah, tak apa-apa kita. Ajaib. Memang ajaib betul. Nabi pesan subuh baca 3 kali, maghrib 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Allah lindung siapa baca pagi sampai petang, baca petang, Allah lindung sampai esok pagi. Tak baca juga, bukan takat tak baca, hafal pun tak. 2 tahun dah mai. 2 tahun tak jumpa mai-mai yang duk hafal lagu Hindustan juga. Tu biasa manusia sama dengan saya. Sama doa tak apa hafal lagu Hindustan. Tujhe dekha koi jana sanam, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ तो कहाँ जाए हम, तेरे बाहों में मर जाए हम. Sambung. Iya, sungguh Allah manusia tu. Ni tak start lagi ni, baru buka 5. Tu kan. Ceramah sampai pukul 12 malam ni. Kan? Malam ni depa kata ada capati. Tu kan. Baik, ni nak bagi tahu kita tu belajar daripada setiap kalimah yang kita dengar. Apa kalimahnya? Ni Abu Hurairah yang buta huruf tapi cerdik akal dan hati. Kita cerdik tak buta huruf tapi bodoh hati dan akal. Tak dapat apa. Ini yang kita nak tengok, bahawa katanya Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mali sab'an. Segeralah kamu melakukan amal saleh itu 7 perkara. Hal tantaziruna? Apakah yang kamu perlu tunggu?
Melainkan hak pertama, faqran munsian. Takkanlah kamu nak tunggu datangnya fakir hingga yang membuat kamu lupa daripada beramal. Satu. Nanti kita kupas. Ataupun ghinan mutghiyan, atau datangnya kekayaan yang akan menimbulkan angkuh, bongkak dan takabur kepada Allah. Yang ketiga, maradan mufsidan, ataupun datangnya sakit yang merosakkan sehingga kita ni gagal nak buat amalan. Yang keempat, haraman mufannidan, atau masa tua yang datangnya nyanyuk dan keuzuran. Dan kemudian mautan mujhizan, ataupun datangnya mati yang secara tiba-tiba. Yang ni pun kita akan kupas nanti. Dia main secara tiba-tiba zaman lah ni. Ataupun ad-dajjala fasyarru ghaibin, atau dajjal yuntadharu, atau datangnya dajjal yang tiba-tiba sampai. Yang tiba-tiba dia yang tunggu tu sampai. Kemudian as-sa'ata fas-sa'atu adha wa amr, ataupun datangnya hari kiamat, dan hari kiamat itu lebih berat dan lebih sukar. Daripada Abu Hurairah, riwayat Imam Tirmizi, hadis 2306, status hadisnya adalah sahih. Manusia dia lalai. Bulan Rejab, Nabi suruh sedekah makan, belanja makan, buat kenuri. Tapi kita orang Melayu pulun buat puasa bulan Rejab. Bulan Syakban, Nabi kata puasa. Rajin pula buat kenuri bulan ni. Nuri nyambut Ramadan, tahlil arwah. Tu perangai orang Melayu. Dia tak suka dengan perbuatan Nabi. Kau nu buat kenuri, baru niat nak puasa Syakban ni, Tok Bilal jemput kenuri makan tengah hari pula tu. Kita pula mengaji, bila orang jemput, wajib berbuka. Sepanjang tahun wajib. Dah dia mengaji sampai situ, lepas tu Tok Guru mati. Tu. Manusia dia memang macam tu. Time Nabi suruh buat kenuri bulan Rejab. Dia tak mau, dia puasa. Puasa pula tu guna hadis palsu. Barang siapa berpuasa 3 hari, 7 hari, 10 hari, berapa hari, maka dia dapat pahala 70,000 tahun gitu gini. Palsu. Maudhu' malala aslalahu, tiada asal usul. Ni bulan ni yang Nabi kata yaghfulun nasu anhu, bulan Syakban, bulan yang banyak manusia lalai di dalamnya. Apa lalai? Patutnya bulan ni kita prepare nak pi Ramadan, letak faiza kita letakkan i'tiqad yang kuat, usaha yang kuat nak bagi Ramadan ni elok. Dah yaghfulun nasu anhu, mai bulan Syakban kita fikir tahun ni alhamdulillah tak tahu nak balik raya tang mana. Puasa kita lompat sebulan tak fikir lah. Bulan ni jadi kita fikir 2 tahun tak boleh sambut raya dengan best. Tahun ni kita cat colour apa rumah kita, tukar sofa, tukar tu, tukar ni dan sebagainya. Akhirnya kita terleka daripada memikirkan bagaimana membina Ramadan yang cemerlang bagi kita. Yaghfulun nasu anhu. Bulan ni turfa'u amalih ila rabbil alamin, diangkat amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap kali kita buat amal ni. Kita duduk tengah dalam amalan, maka waktu ni Allah angkat amalan kita. Hari biasa Allah angkat subuh dengan asar, tapi waktu ni Allah angkat hang buat apa pun, dia la tu dapat. Wa uhibbu, aku suka, kata Nabi, amalan aku diangkat dalam keadaan aku berpuasa, puasa sunat. Siapa rajin pulun sampai hari ke-27, tinggal 2 hari ya, jangan puasa. 28, 29 hari Syak. Siapa rasa macam kurang sikit, pulun macam Nabi Nuh alaihissalam, selang-sari. Tengok muka kita tak ada harapan. Siapa yang lemah sikit, buat macam kami, pusat tahfiz saya, ada pusat tahfiz putra, ada pusat tahfiz puteri, ada lebih kurang 60 orang termasuk staf. Kami puasa Isnin Khamis sebulan dapat 8 hari.
Ambil pula 13, 14, 15. Dapat 11 hari sebulan. Cukup kan? Alhamdulillah. Okey. Siapa tak mampu yang tu, ambil Isnin, Khamis, Isnin, Khamis, Isnin, Khamis, cukup. Dapat 8 hari. Siapa tak mampu juga, ambil 3 hari saja. 13, 14, 15 hari bulan. Siapa tak mampu, hang tak payah puasa. Senang cerita. Tapi bila hang tak puasa, hang jangan lupa ada lagi satu kemampuan. Bersedekah kepada orang yang berbuka puasa. Allahu Akbar. Bagaimana kita nak memanfaatkan umur kita? Hak tu yang paling penting sekali. Baik. Mari kita tengok dekat sini nah. Bila mana kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mali sab'an. Ya, hendaklah kamu menyegerakan amal sebelum tibanya 7 perkara. Ya, tantaziruna illa, apakah kamu nak menunggu masa faqran munsian, iaitu datangnya kefakiran. Ya, datangnya kefakiran yang melupakan kamu, membuat kamu sibuk. Masalah ni duk boleh buat kerja. Hari tu PKP, apa pun tak boleh buat. Orang berniaga kena stop, goreng pisang hancur. Dia tinggal dia punya barang dekat tepi jalan dengan barang-barang dia sekalipun hilang. Pi balik tinggal rumputnya. Payung dia hilang, apa pun hilang. Ada orang kena buang kerja di kawasan Bukit Beruntung. Kan kita akan hak automobil apa semua ni kan ya. Semua ni pun berapa banyak manusia yang kena buang kerja, berapa banyak syarikat kecil yang terpaksa tutup. Allahu Akbar. Sangat banyak. Dalam keadaan kita mampu ni, kata Nabi, jangan tunggu sampai kita jadi fakir. Kerana kefakiran itu menyebabkan kita sibuk duk cari duit sampai kita terlupa bahawa rezeki itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, rata-rata kita pi. Bila kita pi ziarah orang susah, kesedihan pertama yang kita lihat adalah mereka tidak berapa jaga salat. Hak tu pertama sekali lah. Tapi kita nak marah kat mereka pun tak boleh. Sebab Nabi dah kata dah, kemiskinan yang melampau akan menyebabkan kepada kita lebih dekat kepada benda-benda yang melalaikan. Sibuk duk buat itu, sibuk duk buat ni, sibuk lah. Ya? Maka jangan tunggu perkara tersebut. Tak lama lagi tuan-tuan. Lebih kurang dalam apa? 8 ke 10 hari lagi Ramadan akan sampai. Kasih sayang Allah nak sampai dah. Kalau manusia bongkak, takabur dan sombong juga tak tahu nak kata. Di mai bulan Ramadan tu, awal-awal dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 183 dah bagi tahu dah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa tu rupa-rupanya Allah suruh kita puasa sebab Allah nak angkat darjat keimanan kita di sisi dia. Allah kalau tak bagi kita puasa pun tak ada masalah. Kita puasa bukan ada untung apa dengan Allah Ta'ala, tak ada. Kalau kita puasa kan, kita tak puasa kan, yang rugi adalah kita, yang untung adalah kita. Allah Ta'ala ni dia bagi asbab. Hampa buat puasa, la'allakum tattaqun. Hampa akan jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu pun manusia, dia tak mau juga. Maka jangan kita tunggu dan kita tangguh. Perangai orang lalai ni, ulama-ulama tasawuf, kalau tuan-tuan perempuan mengaji, kita akan jumpa kata-kata ulama tasawuf. Ulama tasawuf mengatakan jenayah yang paling besar dalam hidup seorang manusia adalah kelalaian. Dia mai umur berapa pun dia lalai, dia tak mau. Dia pulun kod lain bab agama, dia tak mau. Tak mau, dia tak mau. Nanti saklah, nanti saklah, nanti saklah. Akhirnya rugi. Kadang-kadang kita mati dalam keadaan tak reti mengaji Quran. Kadang-kadang kita mati dalam keadaan tak reti yang mana mat asli, yang mana mat palsu. Tak reti nun mati. Yang kita tahu kita mati. Tu pun tak ada peringatan juga pada diri kita lah. Maka rugi serugi-ruginya
Sebab tu kata Nabi SAW, maka kita hendaklah bersegera melakukan amal soleh sebelum turunnya 7 perkara. Yakni yang pertama, apakah kamu mengira menunggu selain kefakiran yang melupakan kamu daripada beramal? Alhamdulillah kita tak fakir. Di Malaysia, siapa fakir, insya-Allah dia akan dapat zakat. Bulan Ramadan tambah-tambah tak larat nak minta darah dia. Berlambak-lambak. Anak yatim sekolah tahfiz macam kami ni, bulan Ramadan ni dipanggil makan di hotel 5 bintang. Habis-habis Ramadan kami kelaparan sebelah bulan. Siapa pun tak mau main dah. Tu perangai orang ni. Semua syarikat dia nak panggil pi hotel makan pada bulan Ramadan. Pakat makan habis bulan Ramadan, esok masuk Syawal, lepas raya lah, pakat puasa sepanjang tahun, tak ada duit lah. Tak betul. Itu memang tak kena pada cara dia. Maka sebab tu kita kena pilih diri kita supaya jangan tunggu kefakiran. Baik, yang kedua, ya, ghinan mutghiyan atau kekayaan yang menimbulkan rasa angkuh dan bongkak. Masa duk ada, dia macam mana tahu? Masa duk ada dalam keadaan kejap ada duit, kejap tak ada, kejap ada duit, kejap tak ada, tu bagus. Masa duk kadang-kadang sihat, kadang-kadang sakit, kadang sihat, kadang sakit, tu bagus. Masa kadang-kadang buat betul, kadang-kadang buat salah, buat betul, buat salah, tu bagus. Kenapa? Ketika kita duk rasa macam kita sihat, lupa. Jogging sampai 20 km. Masa jogging tu bismillah pun tak, habis alhamdulillah pun tak. Pi angkat besi ni, baju daripada dulu pakai saiz triple XL, badan dah berketui, pakai baju anak dia saiz S. Nak tunjuk badan dia berketui. Tu manusia. Orang perempuan lah, dulu lepas beranak ni badan dia rembang, tiba-tiba makan slimming tea, kurus comel letet, terus tukang jadi ratu kebaya. Nak buat apa kurus tapi masuk neraka? Biar jadi gemuk, tak apa. Itu manusia. Maka jangan tunggu sampai kekayaan yang datang menimbulkan rasa bongkak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tak doa, tak apa, duit banyak lah. Aku tak doa, tak apa, bisnes ni kiri kanan. Aku tak doa pun, tapi apa projek kerajaan ni masuk, tu dia swasta lagi. Tak dan tangan, tu dia punya sombong manusia. Sebab tu dikala kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah bagi kita di hujung wa basyiris sabirin, khabar gembira pada orang yang sabar. Khabar gembira, insya-Allah tak ada masalah apa-apa. Tak ada masalah apa-apa. Saya tuan-tuan 8-9 tahun lepas buka tahfiz putera, tahfiz lelaki. 8-9 tahun lepas buka tahfiz, duit tak ada sekepiang pun. Tapi bismillahirrahmanirrahim, Allah, keluar simpanan kita sikit, bawa pi. Lepas tu cerita ke kawan-kawan, bismillahirrahmanirrahim, Allah. Tu paling penting kali. Kawan-kawan mai buat macam ni, tiba-tiba depa bagi banglo dekat Prima Beruntung. Ustaz, saya wakaf kat ustaz, ialah senang. Banglo tu masa kami dapat macam rumah hantu. Pasal apa? Orang jadi hantu. Habis dengan pintu dia curi, wiring dia curi, orang jadi hantu. Hantu tak duduk dalam tu, orang. Kan? Alhamdulillah lah jadi rumah orang lah, elok. Dia main nak buat tu buat ni, ada tak? Tak ada masalah lah. 5-60 orang pelajar 7-8 tahun tak pernah kata tak makan kalau kita yakin bahawa rezeki adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak payah risau. Ustaz, kami buka sekolah swasta ni ustaz. Mak bapak tak mau bayar yuran. Ya, betul. Tapi kalau hang buka kerana yuran, maka hang cepat kencing manis dengan darah tinggi, mati macam tu ya. Tapi kalau hang buka kerana hang yakin semua manusia ada rezeki dia yang disandarkan mutlak oleh Allah Ta'ala. Ya, betul. Ada pelajar saya, ramai di antara mereka, daripada start belajar sampai keluar PMB SPM, masuk kuis, kuim dan sebagainya, ada yang tak bayar sekepiang pun. Rezeki dia ada. Ada. Mak bapak orang lain tolong bayar bagi dia. Jemaah masjid surau tolong bayar bagi dia. Ada saja.
rezeki akan tiba tepat pada waktunya, tepat pada tempatnya, takkan salah alamat. Itu keyakinan. So apabila kita jangan tunggu nak tunggu. Ada seorang kakak dia hantar WhatsApp kat saya, dia kata, "Ustaz, saya tengok Ustaz ada poster nak beli van untuk madrasah putri. Van 18 tempat duduk, harga dia 136,000. Kami ada baru lebih kurang 66,000 ke lebih kurang macam tu. So perlu lebih kurang 59,000 kot, lebih kurang macam tu." So dia kata, "Ustaz, saya ni bukanlah jutawan." Saya kata, "Dah, nak sedekah tak payah tunggu kaya, tapi sedekahlah sehingga jadi kaya." Bila nak sedekah, takkan nak tunggu kaya. Dah lah, jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Sedekahlah daripada miskin sampai jadi kaya. Kaya tang mana? Kaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bagi alasan, "Ustaz, saya kerja pro 2, gaji berapa? 2,500 apa gitu gini tak cukup." Kalau hang kata tak cukup, sampai mati hang nanti tak cukup. Tapi kalau awal-awal kita ambil dah, awal-awal lagi kita dah share dah benda tu dengan orang lain, insya-Allah khabar gembira wa basyiri sabirin kepada kita. Maka jangan sombong. Kekayaan dia akan membuatkan kita sombong. Nantilah semayang bagi lambat sikit pun tak apa. Projek besar ni. Projek besar. Dapat pula geng main golf. Tu kan, pukul sana, pukul sini, terlupa, asar terlepas. Pukul-pukul gelap maghrib dia. Bahaya juga. Kan, bahaya juga. Dia tak kisahlah mana-mana pun. Jangan sampai kita jadi angkuh dan takabur. Kita tengok hak bulan Ramadan yang akan datang ni nak selit satu-satu. Yang tadi Allah kata puasa tu Allah nak angkat darjat. La'allakum tattaqun, orang bertakwa. Puasa tu juga Nabi kata man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kerana iman pada Allah, harap ganjaran dari Allah, apa dia dapat? Diampun dosa mereka yang telah lalu. Subhanallah. Allah bagi Ramadan dalam tempoh 365 hari, dia bagi 29 hari atau maksimum 30 hari. Pasal apa? Sebab sepanjang tahun dosa kita banyak, amal kita tak banyak. Jadi dia nak bagi Ramadan ni kenapa? Dia nak suruh kita kampui balik hak lama-lama. Sebab tu Allah tu sifatnya innallaha ghafurur rahim. Allah ni pengampun lagi penyayang. Semalam hang buat dosa, hari ni boleh makan capati lauk kambing. Betul? Kambing kan sardin malam ni. Ya betul. Kan ya? Semalam hang tinggal solat Isyak, pagi ni bangkit tu dia punya nasi lemak sotong kembang. Nasi lemak kosong tak makan lah ni, walaupun berdosa banyak. Tu kan, dia dosa banyak tapi makan dia lalu. Tu manusia. Adakah Allah menzalimi hamba dia? Tak. Allah buka sampai waktu dua masa. Satu, nyawa sampai di halkum, taubat tak boleh terima dah. Satu lagi, matahari terbit dari sebelah barat, maka taubat tak terima dah. Selain daripada tu, dosa apa pun Allah terima. Ada seorang sahabat, saya panggil dia sahabat, ex-army, bekas askar, pangkat besar. Dia kata dia dulu sama dengan British Army, duduk dalam camp ada mess, dia kata. Dalam tu ada lepas-lepas bertugas, dia pekat masuk sana minum benda-benda yang mabuk-mabuk ni. Dia kata kami minum ni jadi macam air sejuk, Ustaz. Dia perkara biasa. Tapi lah saya nak bertaubat. Agak-agaklah kalau saya bertaubat lah, Ustaz, Allah ampun ke tidak? Saya kata kat dia senang lah. Teringin nak bertaubat tu pun keampunan besar daripada Allah Ta'ala. Ustaz ni daging darah saya ni, kalau kira silat-silat banyak daging yang tumbuh daripada arak. Tak apa lah. Allah sifatnya innallaha ghafurur rahim. Dia pengampun, dia penyayang. Pasti dia bagi keampunan. Pasti. Maka yakinlah, orang yang syirik pun kalau dia bertaubat sebelum dia mati, maka Allah akan bagi keampunan. Cuma manusia dia sombong, dia bongkak, walaupun dia dicipta daripada setitis air mani. Nasib baik Allah tak cipta kita daripada Mah 916.
Kalaulah Allah cipta kita daripada mah 916, rasa kita pakai telanjang berjalan. Tunjuk mah merata-rata. Dalam keadaan dicipta daripada air mani pun, ada orang perempuan pakai baju tak cukup lengan, tak cukup kain, tak cukup apa segala macam. Tuan-tuan tengok tak viral baru-baru ni drama Melayu perempuan itu? Kan apa ni? Tak, depa baru tunjuk dia punya trailer saja. Sampai Menteri Agama cakap ni apa benda ni, sampai tak ada jiwa agama. Yang buat tu Melayu original, Islam original. Tapi sampai tak rasa apa-apa ni apa cerita. Takutlah tuan-tuan, hati kita mati dia mai pun kita duk buat relax macam tu saja. Takut, sangat takut. Maka janganlah, ya, jangan apa? Jangan kita berdoa macam ni, ya Allah bagi aku kaya. Ya Allah bagi aku kaya. Kaya, kaya, kaya. Tu, duk minta tang tu je. Takut Allah bagi sungguh. Rupa-rumai kekayaan itu satu kemurkaan yang Allah bagi pada kita. Lah ni yang duk dapat gaji serba sikit, lepas tu ingat pada Allah Ta'ala, dia mai singgah ke dekat Al-Ansar, dia singgah sana, dia singgah sini, kira okey lah tu. Dia jangan bagi lalai sangat. Ya, dia jangan bagi lalai. Kerana apa? Kekayaan dia mungkin menimbulkan rasa angkuh dan melampaui batas. Allah nak ampun kita dengan amalan puasa tu pun kadang-kadang ramai orang tak puasa. Kena tangkap di Shah Alam, naik kereta jenazah pusing satu Bandar Anggerik. Naik kereta jenazah nampak macam Samseng, turun kencing, terkencing dalam seluar. Loh, tak mati lagi baru naik kereta jenazah. Tu. Tapi manusia dia punya kesombongan ni tak tahu nak cakap. Yang ketiga, segeralah beramal dengan 7 perkara ini. Jangan tunggu sehingga apa benda? Iaitu penyakit yang akan merosakkan kita, maradan mufsidan, penyakit yang akan merosakkan sehingga kita sukar beramal. Bila nak beramal tuan-tuan, masa tak sakit. Pulun betul-betul. Sayyidina Ali umur 15 tahun jadi pahlawan perang. Kita umur 60 tahun solat belakang sekali tu. Apa pasal bijak tahu? Umur 60 70 patut duduk sah paling depan. Terpa main depan tu. Ni duduk belakang. Tapi tak rasa apa-apa langsung. Zaman Nabi, para sahabat berebut nak main duduk sah depan ni. Kalau terpaksa cabut undi, katalah sah ni boleh duduk 20 orang. Kita ada 80 orang, terpaksa cabut undi, rela cabut undi nak duduk. Lagi bodoh pula tu. Kita dah duduk sah depan dah, pergi ghostan belakang, jemput orang lain mai ganti pula tu. Lagi bodoh. Agama tak suruh macam tu. Nabi kata orang yang paling beruntung, paling baik adalah umur panjang, amal dia panjang. Kita tak mau tangguh lah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu, jangan tangguh-tangguh lagi kepada amalan yang membolehkan mendapat ampun dari Tuhanmu, kepada amalan yang memperolehi syurga yang bidang luas dan antara langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, dibagi kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tangguh. Ustaz, dulu saya kata tunggu pencen baru nak berubah. Lah dah pencen, tak start juga. Tu. Kita ni belajar tentang solat tahajud ni masa darjah 6 lagi. Dah 66 tak buat-buat. Tunggu lagi jadi 6 jahanam. Siapa dia yang tahu? Kita tahu. Allah tahu. Orang lain tak tahu. Saya boleh sarung jubah dengan cantik. Saya boleh beli jubah Al-Haramain di Mekah dan Madinah. Saya boleh simpan janggut dengan cantik. Saya boleh pakai serban yang tebal. Amalan, keikhlasan dan ilmu saya hanya saya dan Allah saja tahu. Kita boleh tutup badan kita dengan casing yang cukup sempurna, nampak macam alim ulama, tapi perangai penjenguk. Ada juga. Ada tuan-tuan. Kejadian benar disaksikan oleh 2 mata yang asli.
Bukan 2 mata, 7, 8, 10 mata. Oh, dahsyat, tak tahu nak cakap lah. Ya. Maka kita sangat takut benda-benda yang macam ni. Jadi Allahu Akbar. Maka jangan tunggu sampai sakit. Tapi sakit tak apa. Masa sihat pulun lah. Pulun kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang beramal ketika dia berada di rumah, yakni tidak musafir. Barang siapa beramal ketika dia sihat, yakni tidak sakit. Bila mana dia bermusafir, menghalang dia beramal, macam mana dia duduk di rumah. Musafir itu pahala datang macam mana dia beramal di rumahnya. Barang siapa yang beramal ketika dia sihat, tapi bila sakit dia tak boleh beramal, sakitnya itu menghadirkan pahala umpama dia sedang beramal macam orang sihat. Saya orang Kuala Ketir, Kedah, ada orang baling macam tu kan. Okey, saya orang Kuala Ketir, Kedah, singgah di Kuala Ketir, azan dah. Terus, okey. Lalu pi Kuala Ketir, berhenti di Kuala Ketir. Perjalanan pergi ke Kuala Ketir ambil masa lebih kurang 4 jam. Kalau drive saya pula kereta. Kalau kereta saya 2.0, saya akan lari 200. Kalau 1.8, saya akan lari 1.8. Kalau 1.5, lari semua. Tu macam tu. Rugi kalau tak lari. Kan tak apa, buruh pergi. Dalam perjalanan musafir, kita terhalang. Solat duha terhalang. Solat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, semua terhalang. Malah yang fardu pun kita pendekkan qasar dan kita jamakkan keduanya. Tapi dalam hadis Nabi kata, kalau hampa tak boleh buat waktu musafir, tapi waktu hampa duduk di rumah hampa buat, maka hampa musafir itu pahala dia sama seperti macam duduk di rumah. Tapi kalau hampa duduk di rumah pun hampa tak buat, lebih kurang macam tu lah. Hanya kita. Sebab tu Allah ni dia maha adil. Bila mana bukan hanya dia bagi kita Ramadan nak jadi la'allakum tattaqun, bukan hanya dia bagi puasa, dia nak bagi kita keampunan, malah dia bagi kita salat malam. Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadannya lepas maghrib, malam Ramadan tu kan, dengan iman, harap pahala dari Allah, diampun dosa mereka yang telah lalu. Hadis sahih. Mai solat malam, Allahu Akbar. Tak pernah solat malam bulan Ramadan dapat 23 rakaat. 20 tambah 3. Ada, kalau saya di pusat tahfiz saya, kami buat sebelah ya. Buat sebelah ya. Kadang-kadang kita pulun pun melampau tak. Bunyi ha. Dah yang kat belakang ni makmum pun bakal-bakal jenazah. Imam umur 17, makmum 71. Imam ni bersih, tak ada penyakit. Makmum geng kencing manis, geng darah tinggi, gaut lagi tu gini. Dia pulun sampai makmum nak menapah yang tak boleh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Makmum kat belakang tu. Tengah sembahyang tarik perak. Apa tu? Saya dak tuan-tuan. Saya dekat tahfiz saya sama ada putera dan puteri, kami buat serentak. Putera dengan puteri buat serentak. Pesan siap-siap dengan anak-anak murid kami. Baca sesuai dengan orang belakang. Orang belakang tu confirm nak baca pendek. Kalau tanya lah. Cuma mereka malu nak beritahu. AJK pun sama. Mereka nak moral. Betul. Jadi tak payah tanya. Bagi ayat-ayat biasa. Ayat-ayat gaut. Ayat-ayat kencing manis. Ayat-ayat darah tinggi. Sudah. Tak payah susah payah. Ni kadang-kadang kita kesian. Kesian pasal apa? AJK panggil imam tahfiz tapi tak bagi tahu dia. Imam tahfiz menghafal dengan baik tetapi dangkal dalam ilmu solat. Depa dangkal, depa tak faham, depa tahu kata Allah takbir 6 harakat, bayangkan. Imam Nawawi ajak kita Allahu Akbar 2 harakat dia ni. Allah, kita pun risau. Tu imam ni azan ketiga ke? Tu baru takbir, belum baca lagi. Mana mai?
Kalau hukum dia kata buat bagi mudah-mudah. 8 tambah 3 tapi dia tertib. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baca yang pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin ila al-akhiril ayat. Bagi ayat-ayat yang mudah-mudah sehingga makmum dekat makmum tadi buka puasa 3 pinggan. Perut perut tu. Apa? Imam yang cerdik dia buat simple tapi tertib. Tertib. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Hamdan kathiran. Tayyiban mubarakan fi. Allah. Tenang aja. Itu baru betul. Banyak atau sikit tak penting. Tapi sesuai dengan sunnah Nabi. Apa maksud sesuai dengan sunnah Nabi? Nabi bila solat ni dia sangat tertib dan bacaan dia sangat tertib, tartil. Dia tak baca kelang kabut. Maka yang tu siapa yang jaga solat malam, solat tarawih, maka ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Diampun dosa mereka yang telah lalu. So, kita balik 7 perkara. Jangan tunggu kita fakir. Yang menyebabkan fakir itu sibuk dunia, lupa Tuhan. Jangan tunggu sampai kita kaya yang boleh melampaui batas sehingga kita bongkak dan lupa Tuhan. Dan jangan tunggu masa kita kena penyakit, yang penyakit itu menghalang kita daripada beramal. Dan yang keempat, kata baginda Nabi SAW, au haraman mufannidan, atau masa tua yang nyanyuk lagi uzur. Masa tua yang nyanyuk lagi uzur. Baca Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Bini keliru di belakang. Fatihah tak baca, tiba-tiba baca wattini wazzaitun. Dia punya nyanyuk. Solat ni 3/4, 3/4, 3/4. Kita pula jenis pemalas pakai 4 lah. Dia main nyanyuk macam tu, baru kita nak pulun, maka kita kerugian masa yang sangat besar. Ya, waktu kita boleh buat tapi kita tak mau buat, tak mau pulun. Walaupun kata Nabi, wahai sahabat, kalau hang nak masuk syurga, rumah hang dibina berjiran dengan rumah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim. Jaga salat sunat rawatib. 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Kalau dapat jaga 5 jenis tu pun cantik lah. Rajin lagi, tambah 4 rakaat sebelum asar, tambah 2 rakaat sebelum maghrib, tambah 2 rakaat sebelum isyak. 1 muakkad, 1 ghairu muakkad. 5 yang utama, tambah lagi 3. Begini nala reka amat dah confirm dapat cantiknya, tapi kita tak mau. Offer ni dia main macam-macam tapi kita tak mau. Okey, alhamdulillah kita bukan bersendirian ni tuan-tuan. Facebook saya ada 594 orang. Boleh kita share, ya. 598 orang. Cukup lah, share seorang sikit, seorang sikit, seorang sikit. Tang ni ada lagi, tang tu ada lagi. Okey, baik. Itu, jangan tunggu masa tua. Apa maksud masa tua dia ni? Masa tua tu dia tak kira umur. Sebab mati dia main bila-bila masa. Jadi pada hakikatnya ulama tasawuf kata setiap hari kita tua. Ulama tasawuf kata setiap hari kita tua kerana tiba-tiba kalau mati dia main umur 41, hang waktu tu umur 40, kira tua lah tu. Kita orang lelaki dan orang perempuan, bila balik kampung kita akan sibuk tengok mak dengan ayah kita. Kesian mak dengan ayah depa duduk sorang-sorang. Otak anak ni dia risau mak pak dia nak mati. Dia tak tahu mak dia umur 80, Allah bagi 90, ada 10 tahun. Dia umur 40, Allah bagi 42 je, bagi tinggal 2 tahun je.
Tapi dia duk tengok mak ngayah dia, mak ngayah dia, mak ngayah dia. Itu anak punya perangai. Tapi mak pak pula, bila dia teringat ke anak, ya Allah, panjangkanlah umur anak. Walaupun anak dia tu umur 65, dia 85, dia duduk macam tu. Biarlah panjang umur anak-anak aku. Kita pula duk risau ni, adik-beradik duk bincang. Hampa tinggal mak macam tu, takutlah apa-apa jadi mak seorang ayah dah tak ada. Jadi apa? Yalah takutlah mak jadi apa-apa. Saya terus tanya, hampa risau jadi apa? Takut mati ustaz. Hampa ingat dia mati dulu ke? Silat-silat hampa mati dulu, hampa tahu tak? Last sekali tak bincang lah ni. Karut, mengarut betul manusia. Okey? Jadi jangan risau tentang diri kita lah ni, tapi segera. Berapa umur kita bukan kerja kita. Satu lagi. Allah tawarkan kita bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam yang mulia itu lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Tu dia punya sayangnya Allah Ta'ala pada hamba dia. Dia tahu hamba dia, umat Muhammad SAW, hidup umur antara 60 hingga 70 saja. Jadi tak sama, tak adil lah umat dulu dia umur panjang. Maka Allah bagi pada kita Lailatul Qadar yang lebih kurang pahala dia satu malam tu saja 84 tahun lebih. Khairum min alfi syahr, lebih daripada 1000 bulan. Tuan-tuan bayangkanlah, tak apalah kita berubah umur 50, tiba-tiba mati umur 60. 10 tahun tu kita pulun hidup mencari Lailatul Qadar. Kita mati umur 60, pahala kita 840 tahun. 84 tahun kali dengan 10 tahun. Dekat nak sama dengan umur Nabi Nuh AS. Kayanya kasih sayang Allah pada hamba dia. Cuma kita saja yang tak berapa kasih pada diri kita, tak kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya 10 yang akhir, usaha kita patut cari Lailatul Qadar, tapi bini suruh pergi Kamdar. Lingkup. Cuma alhamdulillah pada akhir-akhir ni lah kita jumpa, kita nampak kesedaran tinggi. Kita tengok malam 25, malam 26 pun manusia makin duk ramai lagi. Ya. Jadi alhamdulillah, tapi tak tahulah tahun ni sebab boleh balik kampung. Lagi satu pula, tolong jangan duk cari. Ustaz, saya nak tengok bila turunnya Lailatul Qadar. Tak payah. Ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, malam tu saya tengok pokok tak ada yang sujud. Kalau sujud tu tumbang. Simple saja nak bagi faham. Kalau pokok tu sujud, memang tumbang. Hang cari saja sepanjang Ramadan, dapat ke tak dapat? Dapat ke? Ustaz, tak larat lah Ustaz. Oi, cari 10 akhir Ramadan, dapat tak? Dapat ke? Ustaz, tak larat. Ambil lagi satu hadis yang last. Cari 10 yang ganjil yang akhir. 21, 23, 25, 27, 29. Dapat tak? Dapat. Sebab Nabi kata macam tu. Bukan Ustaz Amran kata, Nabi kata. Maka pulunlah paling tidak cari yang tu. Usaha bina kebaikan pada malam tu. Kita tak payah duk tengok malam bila jatuh, malam bila jatuh. Dak. Bila dia jatuh tak penting. Adakah kita mengambil ruang pada malam tersebut? Itu yang paling penting. Tak payah duk cari sana, tak payah duk kira. Kalau turun hari Selasa, jatuh hari apa, dia jatuh hari apa. Tak payah kira. Nabi dah bagi clear dah. Start macam mana nak jaga. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Buka puasa, ikut sunnah. Jangan mentedarah sampai jadi punah. 10 akhir Ramadan, Jamsyid jangan duk buat nasi Arab apa semua, biryani semua jangan duk buat. Ini nasi Arab sampai 1 talam, cari kambing tak jumpa, pakai jengkawut cari. Ni apa ni? Kan order nasi Arab, restoran pun nama Hadramaut. Tu pun tak berapa faham lagi kita orang Melayu. Kan? Dah. Akhir Ramadan kita duduk dalam satu keluarga buka puasa. Tak buka puasa di surau pun tak ada masalah.
Bukalah puasa dekat rumah, tak ada masalah. Bukalah dengan anak bini, makan minum ayak sikit, beberapa tak apalah kalau nak ayak sirap, bandung, campur apa nama, mata ikan tu apa kita panggil. Selasih, wih, sedap pun masa kecil-kecil dapat yang tu, meleleh yang liang. Kan? Bulan Ramadan makan kurma yang kualiti sikit. Jangan kurma pergi beli dekat Tesco 3 biji makan kencing manis naik sampai 28. Tu kurma apa ni? Beli kurma yang makan sembunyi-sembunyi tu. Yusuf Tayo. Tu kan kurma yang makan sembunyi-sembunyi tu. Slow tu kualiti sikit. Jangan lupa pada 10 akhir yang ganjil tu bukan hanya makan, tapi paling tidak share sikit makanan tu dengan orang lain. Pihak surau kata buat majlis berbuka puasa, cari ruang nak pergi hantar walaupun cokodok pisang 1 piring jadi, cukup. Kita tak ada lah banyak duit macam Jamshid. Dia banyak duit. Bukan. Contohlah kan. Kita taklah banyak. Tapi kalau hang tak banyak, lagi hang al-bakhilun wal kedukutun, lagi teruk lah. Hang share lah sikit. Paling tidak, cukup. Orang perempuan pandai buat cokodok pisang, apa nama ni, karipak pusing, apa lagi, tepung talam. Hak tu yang saya sebut semua favourite saya tu. Tu kan. tu. Manalah tahu ada yang pandai daripada nak pergi hantar Bukit Beruntung. Apa salahnya kan? Tapi nak bagi tahu kita yang tu. Mula solat jemaah maghrib kena jaga. Malam-malam ganjil tu solat jemaah maghrib kena jaga. Ustaz, saya tak dan Ustaz nak pergi surau. Don't worry. Dalam hadis kata solat berjamaah lebih baik daripada solat sendiri itu 25 dan 27 kali ganda. Dalam hadis tak kata fil masajid. Dia kata solat jamaah. Jadi kalau buat dekat RNR pun dapatlah 27. Buat dekat pejabat pun dapatlah 27. Buat dekat rumah pun dapatlah 27. Tapi buat dekat masjid dan surau lebih sikit lagi. Lebih tang mana? 27 pun dapat. Khurfatun minal jannah. 2 taman-taman yang masuk ranum pun dapat. Langkah kanan nak pergi masjid keampunan dosa. Langkah kiri ditingkatkan keimanan. Tapi jangan pandai-pandai pula kita kata orang semayang jemaah dekat rumah tak dapat pahala 27. Siapa kita? Jadi tak ada lah masalah. Antara maghrib dengan isyak, tambah sikit baca Quran. Kita tak tambah lah sebab nak repeat. Makan kita repeat 2-3 kali. Jadi kita memang kita tak dan lah nak baca Quran antara maghrib dengan isyak tu. Sebab nak repeat lah. Yang mula-mula tadi tu apa nama, mi bandung, mi hailam pun lebih kurang. Saat lagi baru biryani gam. Tu yang mai-mai saat lagi semayang tarawih. Bukan kita tarawih maghrib juga. Allah. Baru Allah. Baru Allah ya. Tu imam jadi tarawih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tu imam. Ingatkan tu imam makan sikit. Rupanya tu imam tambah 3 kali. Habislah satgi waktu isyak. Waktu isyak, senawa juga. Waktu isyak satgi pergi masjid. Pergi masjid. Alhamdulillah. Selangor dah keluar berkeliling belum? Belum. Selangor dia lebih berhati-hati sikit kot. Wilayah keluar awal. Minggu lepas lagi saya pergi ceramah dekat Miti Jalan Duta. Dia pun dah keluar awal lagi. Tapi tak apalah, kita tunggu sekejap. Kalaulah kata dia keluar macam wilayah juga, Alhamdulillah, macam state juga, semua macam federal, maka Alhamdulillah. Kita bawa mai lah anak-anak kita apa sebagainya, Alhamdulillah. Cuma jaga SOP kena jagalah. SOP kena jaga. Moga-moga kita ni dekat dengan Tuhan. Dan bila dekat dengan Tuhan, Allah jauhkan daripada benda-benda yang kita tak berapa suka ni, kita tak mau. Tapi bawa mai. Kalau tidak pun lah, suami kena mai. Suami mai, cari buat apa? Tu, yang tadi tu. Man qama Ramadana, selesai. Man sama Ramadana, selesai. Man qama Lailatul Qadr. Siapa yang menghidupkan malam Al-Qadr dengan iman, dia juga harap pahala, maka diampun dosanya. Solat tarawih, hang nak buat 23, hang pulun tapi tertib bagi jaga. Hang nak buat 8 tambah 11 pun, tambah 3 pun tak ada masalah. Pesan saya, kalau pun nak buat tazkirah, tolong jangan
bagi tahu dengan Tok Imam, bagi pelaju sikit sebab tazkirah punya pasal no. Kalau semayang kita nak langgak ruang dia, jangan buat tazkirah. Jangan. Ya, sebab Ramadan ni tarawih dia hanya satu tu je, sebulan tu saja. Jangan, sebab sepanjang tahun kita dah ada tazkirah dah. Ya, yang ni tiba-tiba hampa curi nak bagi tazkirah sampai bagi-bagi pesan dengan Tok Imam, hampulun dengan kuliah ayyuhal kafirun sudah. Tak boleh lah. Lepas tu Tok Imam pula laju gitu, kita tak selesa. Ya, boleh, tak ada masalah. Nak buat tazkirah, waktu yang paling baik sekali selesai habis solat semua, jemaah tarawih dengan witir dah selesai baru buat. Ustaz, kami AJK ni kami buat di antara 4 supaya depa tak boleh balik. Ikut suka depa lah nak balik ke tak mau balik. Yang hang risau pasal apa? Yang kita duk kalut pasal apa? Hang nak balik, depa nak balik, depa pilah. Kalau depa tahu kebaikan, depa tak balik. Ni AJK pula pandai buat undang-undang. Kadang-kadang lah AJK tempat ni dak depa bagus. Dah nak bagi tahu kita. Ya, lain-lain tak ada masalah apa-apa. Yang paling penting tu dia. Buatlah 8 ke campur 3 apa. Malah tuan-tuan boleh buat macam mana tahun ni sebab 2 tahun dah kita tak boleh buat. Tahun ni buat macam mana? Dalam 1 minggu tu, depa main ambil pilih 1 hari, buat announcement lepas solat Isyak, malam ni kita tangguh solat tarawih dengan solat witir. Esok pagi mai pukul 4 pagi. Nampak muka macam tak apa percaya. Kan? Pasal solat tarawih ni solatul lail, solat di waktu malam. Dan dia boleh buat lepas Isyak sampai sebelum subuh. Buatlah dia pada waktu solat tahajud. Tambah hari apa? Ya, Ahad, Sabtu dengan Ahad buatlah. Akhir Ramadan tu dia punya nala reka comel. Baru pulun cantik. Ini tak kan ya? Kita pun tak berapa faham. Tapi tak apalah, tak ada masalah. Buat boleh lah, buat. Tapi Tok Imam kena ingat, bila hampa mai 10 akhir Ramadan, tolong jaga. Ya, sebab kadang-kadang tarawih dah selesai, witir dah selesai. Esok pagi buat pula solat witir pula sekali lagi dengan tahajud. Nabi kata la witrani fil lailah, tiada 2 witir dalam satu malam. Tapi Tok Imam dia hafal Quran tapi dia tak faham ilmu. Sedangkan hadis ada larangan la witrani fil lailah, tiada 2 witir dalam satu malam. Tak boleh. Sebab lagi satu juga saya nak pesan. Lagi satu banyak dah. Okey, lagi satu. Tak apa dah ramai, ada 600 lebih lah ni. Kita nak bagi tahu ni, tang mana kita nak bagi tahu? Siapa yang solat tarawih bersama imam, tolong bila habis tarawih jangan balik, jangan keluar daripada solat, tunggu sampai habis witir. Ustaz, tak, saya simpan witir saya di rumah, tu tanda tak cerdik. Nak kata bodoh tak sampai hati, tu tanda tak cerdik. Pasal apa? Kata Nabi SAW, barang siapa yang salat tarawih bersama imam sehingga selesai, maka bagi mereka pahala qiyamul lail sepanjang malam. Jangan duk cerdik sangat. Cik habis-habis tarawih 8 pi gostan relax. Nampak macam beriman tu. Cik, nampak macam beriman tu, nampak macam alim, tapi dia tak cerdik. Ustaz, tak, dalam hadis tu kata bahawa elok solat witir diletak di penghujung malam. Ya, kalau hang tak solat bersama dengan imam pada bulan Ramadan. Tapi kalau dengan Ramadan, tunggu sampai selesai solat witir. Tu kita nak kena faham. Baik. Seterusnya, apa lagi yang kata Nabi SAW? Perkara yang seterusnya selepas tua yang nyanyuk dan uzur, mautan mujhizan, atau jangan kamu tunggu kematian yang datang secara tiba-tiba. Saya tak mau cerita jauh, saya cerita sebelah rumah saya. Depa ni orang baru, yang baru lah ni pun duduk dekat kampung baru. Depa dapat pampasan apa lebih kurang sikit. Rumah sebelah rumah saya, depa tengah upgrade lah, buat apa-apa tu. Isteri dia sihat walafiat, early 40, awal 40-an. Suami isteri, anak 2 orang, sihat walafiat, tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi, tak ada apa. Boom, within 7 days, cakap orang putih pula. Dalam tempoh 7 hari kena COVID, mati. Tak ada penyakit.
Ada tok imam kita ni segala macam penyakit ada kat badan dia. Kena COVID ni, kena apa? Intubate. Kena ni apa? Intubate tu. Kena intubate tu. Alhamdulillah, lah duk jadi imam lagi. Tu. Tapi hak ni, seminggu saja. Jadi mati hari ni sangat mendadak. Dia main tak main. Pergi duduk dekat sekolah tahfiz, budak 16 tahun, hempuk budak 11 tahun, mati. Mati mendadak tu. Mati mendadak. Kita tak duduk, dia main penyakit itu ni, penyakit. Allahu Akbar. Isteri saya dulu, arwah isteri saya dulu. 2 tahun yang pertama, breast cancer stage 4. 2 tahun yang pertama, pergi buat rawatan. Boom, clear. Doktor kata bebas daripada kanser. Dia naik tahun ketiga, dia mai balik, terus dia pindah pergi tulang belakang. Merebak kat tulang belakang. Sampailah dia meninggal 11 hari bulan 3 tahun 2021. Dia meninggal 11 hari bulan 3 tahun 2021. Kemudian saya bertunang 11 hari bulan 5 tahun yang sama. Orang perempuan marah. Ustaz, bini kubur duk merah lagi. Ustaz, tengok saya ni 13 tahun dah suami mati, tak kahwin-kahwin. Saya kata kakak tak laku, saya laku. Apa ni? Betul. Saya laku. Tu ya. Betul. Marah lagi pula. Yang nak marah pun anak murid kita juga. Orang perempuan mereka baran lah, tak tahu nak kata lah. Yang duk mengajak mereka juga yang mereka marah. Tapi kita pun gelak lah tengok mereka. Ustaz, tak apalah Ustaz kalau nak menikah Hawaii juga pun. Sebab Ustaz kata Sayyidina Ali menikah lepas 7 hari Fatimah mati. Hang tahu pun. Imam Ahmad Hanbal menikah 2 malam selepas bini dia mati. Saya boleh tahan dah 2 bulan. Okeylah, tak apalah Ustaz. Kalau ia pun nak menikah, carilah umur macam Ustaz 52. Yang Ustaz cari 28 ni apa kira lah. Yang hang dengki pasal apa? Lah depa dengki kita dapat 28 tahun. Allah Rabbi. Tu yang Allah sendu sikit Dah nak bagi tahu kita tu. Manusia ni dia memang macam tu. Maka jangan tunggu waktu mati datang secara tiba-tiba. Dia mai tu tak ada dah. Dulu dekat kampung ya dengar-dengar mati makcik je. Pak Ngah mat kan umur semua 80 lebih kan. Lah ni kita dengar 32. Mati tang mana? Tu serendah pasal apa? Main badminton. Tak pernah main badminton, malam tu pulun single. 2 kali single. Tumbang. Calo bete, calo kereta. Habis. Jangan tunggu bila dia main mati. Bila Allah bagi kita kencing manis, darah tinggi, itu peringatan Peringatan saya pun ada ke? Kencing manis pun ada. Kadang-kadang manis dia terlampau. Manis dia terlampau. Tapi alhamdulillah, ya, kita usahalah. Dan seterusnya, yang keenam, ad-dajjala fasyarru ghaibin yuntadharu, atau adanya dajjal sebagai makhluk jahat yang paling ditunggu-tunggu. Jangan tunggu sehingga dajjal tiba, kerana dia adalah fitnah yang paling besar sebelum terjadinya hari kiamat. Okey, jaga-jaga. Macam mana nak lari daripada dajjal? Waktu solat, selepas tahiyat akhir, selepas baca selawat, sebelum bagi salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, lindungi aku dari azab jahannam, lindungi aku dari siksa kubur, lindungi aku dari fitnah kehidupan, lindungi aku dari fitnah saat aku mati, lindungi aku dari kejahatan dajjal. Ajaib pula kita sampai mati dah tak apa-apa. Rugi tak? Rugi ke? Ajaib pun Tok Imam pun tak apa, lagi teruk. Patut Tok Imam kena hafal lah. Dia baca bagi kuat sikit, sebulan makmum hafal ya. Yang heran lagu Hindustan tak lupa juga. Tu hafal tak? Tak boleh hafal lagu Hindustan. Bahar se koi andar na asake, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो,
Socho kabik esa ho to kya ho, hum tum ek kamre mein band ho, aur chabi ko jaye. Boleh sambung? Boleh. Okey. Allah tu sajalah sebab dah ada 700 orang lebih nak bagi tahu bahawa tu dia. Maka jaga. Dan last kali kata Nabi SAW, jangan kamu tunggu daripada nak berubah, jangan tangguh lagi, berubah segera. Jangan tunggu as-sa'ata fas-sa'atu adha wa amarru, atau datangnya hari kiamat, dan hari kiamat itu lebih berat, dan hari kiamat itu lebih sukar. Dia main-main hari kiamat, tak ada jalan pulang. Kalau lah boleh silap jalan masuk jalan bukit nak Sungai Boya, patah balik pergi Bukit Sentosa, boleh. Bukit Sentosa tak berapa aman, terpanas sikit lah ni, pindah pergi dekat lembah berdingin kita. Alhamdulillah, kita ada pilihan. Dia main hari kiamat, tiada esok bagimu. Kan? Bukan kata tiada esok bagimu. Esok bukan masih ada lagi dah. Kata Jin Samsudin, bukan sekadar tiada esok bagimu. Ya, kita kena faham dalam hal ni. Maka kata Nabi SAW, jangan biarkan diri kita duk menunggu dan kemudian mati. Menunggu dan kemudian datang Dajjal. Tunggu datangnya hari kiamat. Kita duk kata nanti nak berubah. Ni orang lelaki, bangun segera belajar Quran. Saya cukup sebut dengan orang lelaki sebab orang lelaki dia tak mau belajar Quran. Belajar tasawuf. Quran baca mat asli dengan mat palsu tak kerti lagi. Bila orang tanya nu mati, sesak nafas rasa macam nak mati tu. Tapi tak mau belajar juga. Kelas Al-Quran kalau buka pada orang perempuan bertahan bertahun-tahun. Kelas orang lelaki dan 4 bulan tutup terus. Depa bukan mati jumpa di pasar tani. Orang lelaki lah. Tuan-tuan, ar-rijalun qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah ketua bagi orang perempuan. Cuma ialah kita pun dah terbuka dah, bini dah kenal dah 2 tahun tak boleh solat kat masjid, solat tarawih kat rumah. Bini baru tahu kita hafal inna a'tayna dengan wal asr je. 2 tahun 29 malam duk ulang tu, Allahu akbar wal asr. Lawan inna a'tayna kal kautsar. Tambah lagi 2 rakaat qul huwallahu ahad. Itu je. Bini kata, naya aku dapat laki macam ni. Ini je apa? Allahu akbar. Nah, baik. Sebab itu saya katakan bahawa dalam kehidupan kita tolong jauh daripada kelalaian, kerana dia jenayah yang paling besar dalam kehidupan kita. Okey, insya-Allah moga-mogalah kita dapat kebaikan daripada ruang dan peluang yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang balik, hadis ni kata jangan tunggu kefakiran yang buat kita sibuk cari dunia sampai lupa Tuhan. Jangan tunggu hingga ada kekayaan yang buat kita bongkak dan takabur. Jangan tunggu bila ada penyakit yang merosakkan amal kita, kita tak mampu nak buat. Jangan tunggu masa tua yang kita buat kita nyanyuk dan kita tak ada kesempatan nak buat kebaikan. Jangan tunggu mati yang tiba-tiba datang dan tak ada ruang lagi untuk kita buat kebaikan. Jangan tunggu datangnya Dajjal, fitnah yang akan merosakkan iman dan tauhid kita. Dan jangan tunggu hari kiamat, yang mana hari kiamat tak ada jalan pulang kita ke dunia ini. Hadis daripada Abu Hurairah, riwayat Imam Tirmizi, hadisnya sahih.